Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Ya, syukur kepada Allah dapat bertemu lagi tuan-tuan dalam kuliah kita ni selepas 5 bulan tuan-tuan. Saya kira 5 bulan tak ada kuliah saya di sini sebabkan oleh PKP COVID-19 ini tuan-tuan. Alhamdulillah kita dapat meneruskan kembali kehidupan walaupun dengan tata cara yang baru tuan-tuan. Alhamdulillah, saya baru tahu nampak tuan-tuan surah tuan-tuan ni dah jadi surah Jumaat. Alhamdulillah. Tahniahlah tuan-tuan tak semua surau dapat status surah Jumaat ni. Harapnya berterusan insya-Allah. Baik tuan-tuan kita sambunglah kuliah kita. Tafsir kita ni surah Al-Maidah ayat yang ke-45 kalau ikut tanda saya ni lah tuan-tuan. Ayat yang ke-45 surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal 'ayna bil-'ain wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinn wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Dan kami telah wajibkan ke atas mereka di dalam Taurat bahawa jiwa dibalas dengan jiwa, nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, bahkan luka pun ada qisas balasannya. Sesiapa yang bersedekah memaafkan hak menuntut balas, maka sedekah itu penebus dosanya. Dan barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang zalim. Dalam kitab Taurat disebutkan undang-undang qisas, balas balik. Jadi sesiapa yang membunuh, dia pun akan dibunuh. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Samalah juga syariat Nabi Musa dalam Taurat itu dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. Bunuh dibalas bunuh. Yang membutakan mata orang, matanya juga akan dibutakan. Siapa yang memotong hidung orang, hidungnya juga akan dipotong. Siapa yang memutuskan telinga orang, diputuskan telinganya. Siapa yang mematahkan gigi orang, giginya juga akan dipatahkan. Seterusnya siapa yang memberikan, menyebabkan luka atau mencederakan orang, ada juga balasannya. Yang akhir ini, mencederakan ini adalah hukum umum. Sedangkan yang terdahulu daripadanya adalah hukum yang khusus. Kalau diterangkan di sini, siapa yang tidak mahu menuntut balas, dia tak nak mahu nak tuntut balas tuan-tuan Siapa yang tak mahu tuntut balas, dia memberikan kemaafan, maka kemaafan itu adalah yang terbaik bagi dia. Ini biasanya dalam kes kecederaan dan juga membunuh. Ahli keluarga dia kena bunuh, jadi waris berhak untuk menuntut balas. Dan waris juga ada hak untuk memberikan kemaafan kepada pembunuh tadi, diampunkan. Bila diampunkan, si pembunuh tadi kena bayar diat, wang tebusan. Bukan wang tebusan, wang ganti rugi di atas pembunuhan tadi.
Dia adalah kadar-kadarnya tuan-tuan ya. Dan kalau dia memberikan kemaafan, itu yang paling baik. Kata Nabi SAW, "Ma min rajulin yusabu bi syai'in min jasadihi fatasaddaqa bihi illa rafa'ahu Allahu bihi darajatan wa hatta anhu bihi khati'ah." Ya, tidak ada seorang pun yang terkena pada badannya sesuatu luka, ya, kena luka ataupun sebagainya, lalu dia memberikan kemaafan, maka Allah akan tinggikan baginya satu darjat dan dihapuskan kepadanya satu dosa. Ini dia punya apa tuan-tuan ya, kelebihan orang yang memberikan kemaafan. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudhil 'afwa." Berikanlah kemaafan. Sebab nak memberikan kemaafan ni benda besar tuan-tuan, bukan senang tuan-tuan. Dan yang suka memberi kemaafan ni siapa tuan-tuan? Tuan-tuan perasan. Orang kita bila raya kan, bila raya maaf zahir dan batin. Betul. Dia minta maaf, lalu kita pun maafkan dia. Betul. Tapi kawan tu balik, kita pun kutuk dia. Tak pernah tahun pun datang, tahun ni pula datang, buang terbiat lah tu. Dah. Nak maaf terus, jangan dikutuk-kutuk, jangan dikata-kata tuan-tuan. Nak bagi maaf bagi. Kan? Ada pula, okey, maaf saya batin, minta ampun dan maaf, tak apalah, sama saya pun macam tu juga mat, hutang jangan lupa. Ada pula hutang jangan lupa. Betul tuan-tuan, maaf lain pasal, hutang benda lain. Tuan-tuan, yang suka memberikan kemaafan orang kita tuan-tuan. Ya, dan yang kuat berdendam pun orang kita tuan-tuan. Benda kecil dendam bertahun-tahun, bukan bertahun-tahun, 7 keturunan. La ilaha illallah. Tuan-tuan tu. Jadi orang yang boleh memberikan kemaafan, inilah orang yang terbaik, dan itu dah sifat Nabi SAW tuan-tuan. Nabi SAW ni, apa yang kena atas peribadi Nabi tak pernah ambil balas. Apa yang kena atas peribadi Nabi tak pernah ambil balas. Tapi apa yang menyentuh hak Allah, Nabi cepat terus dilaksanakan sebagaimana perintah Allah. Orang letak perut unta atas kepala Nabi waktu Nabi sujud, ada tak Nabi balas balik kat orang tu? Tak ada. Orang baling batu kat Nabi, ada tak Nabi baling batu? Tak. Abu Jahal, Abu Lahab jahat dengan Nabi, macam-macam. Ada tak Nabi bagi penampar tuan-tuan? Tak ada. Padahal ni tuan-tuan, kalau tengok dalam kitab sirah, hadis, kekuatan Nabi ni sama dengan 30 orang lelaki. Agak-agak dia kalau dia tampar Abu Jahal tu, mau tercabut kepala. Tapi ada tak Nabi? Tak ada. Tampar tidak, pukul pun tidak. Masya-Allah. Tapi apa yang kena atas sifat Nabi, tapi apa yang menyentuh hak Allah, Nabi akan ambil balas, akan laksanakan hukuman sebagaimana perintah Allah. Tapi yang kena atas peribadi dia, tak ada. Nabi tak pernah ambil balas. Orang baling batu kat dia, ada Nabi baling batu ke? Tak ada tuan-tuan. Jadi tu nak tunjukkan sifat Nabi SAW. Maka kata Aisyah, Nabi tak pernah pukul orang, kecuali dalam perang tu lain kan, menghunus pedang dan sebagainya. Nabi tak pernah pukul orang, malah Nabi tak pernah pukul haiwan. Nabi tak pernah pukul haiwan tuan-tuan. Banyak kali saya sebut, kucing kita kat rumah berapa kali dah kena sepak? Tanya. Nampak tuan-tuan, jauh tak kita dengan Nabi SAW? Jauh tuan-tuan. Baik, kemudian disebutkan yang paling hujung daripada ayat ini, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, maka itulah orang-orang yang zalim. Ya, dalam surah Al-Maidah ni dia ada 3 ayat.
Ayat ni lebih kurang. Ayat yang ke-44, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kemudian ayat yang ke-45, Allah Ta'ala sebut lagi, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Tadi kafir, yang kedua zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Ayat yang ke-47. Satu surah ada 3 ayat yang lebih kurang sama. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, dia kafir. Siapa yang tak menghukum dengan hukum Allah, dia jadi zalim. Yang ke-47, siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, dia jadi fasik. Ayat tu pula berdekatan. Jadi apa pandangan ulama? Kenapa ada begini? Kenapa satu kafir, satu zalim, satu fasik? Macam mana dia boleh jadi kafir, macam mana dia boleh jadi fasik, macam mana dia boleh jadi zalim? Ya, sebahagian daripada ahli-ahli tafsir, mufassirin, menyatakan ayat ini semua ditujukan kepada orang kafir yang merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini semua perangai orang kafir. Sebagaimana yang disebut dalam ayat ini, surah ini, itu orang Yahudi. Kafir, zalim, fasik. Tetapi sebahagian yang lain menyatakan ayat ini ada berbeza-beza pandangan. Ya. Yang pertama, kalau dia tidak menghukum dengan hukum Allah, kemudian dia engkar, menafikan ayat itu, dia dah lah tak nak buat, dia engkar pula ayat itu, dia jadi kafir. Engkar, mana ada? Ini semua tak boleh pakai. Dikhawatiri dia jadi kafir. Yang kedua, siapa yang tak buat tapi dia mengaku ini hukum Allah, kita kena buat, cuma dia tak nak buat, tuan-tuan. Dia tak nak buat. Bila dia tak nak buat, sama ada dia jadi zalim atau dia jadi fasik. Dia tidak menafikan. Tapi kalau orang yang pertama tadi, dia menafikan hukum tu datang daripada Allah, begitu beginilah, dia lah tak nak buat, mengata macam-macam, dikhawatiri dia jadi kafir. Itu pandangan Ikrimah. Kalau dia kata ni memang hukum Allah, cuma dia tak buat. Bila tak buat, tuan-tuan, sama ada dia jadi zalim atau dia jadi fasik. Itu perintah Allah. Jadi kita ni, tuan-tuan, bila nak melaksanakan hukum Allah, semangat tu kena ada. Kalau semangat dah tak ada, tuan-tuan, memang tak jadi apa. Semangat nak melaksanakan hukum Allah kena ada, sebab ini perintah Allah. Waktu sekarang ni semangat kena ada, persediaan ke arah itu. Baik, ayat yang seterusnya. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Dan kami susul jejak mereka dengan mengutuskan Isa anak Maryam yang membenarkan kitab Taurat yang ada di tangan mereka, dan kami datangkan kitab Injil kepada Isa. Di dalamnya berisi pimpinan dan cahaya yang terang, serta membenarkan kitab Taurat yang ada di tangan mereka, menjadi petunjuk dan pengajaran kepada orang-orang yang bertakwa. Datanglah giliran Nabi Isa anak Maryam. Kalau Taurat itu Nabi Musa, ini Injil Nabi Isa meneruskan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa diturunkan pula Injil yang pimpinan dan cahaya.
membenarkan apa yang terkandung dalam kitab Taurat, dan mengakui apa dia, syariat yang ada dalam Taurat, itu Injil. Adapun orang-orang Nasara sendiri pada mulanya telah mencatat dalam kitab Injil bahawa Nabi Isa pernah berkata, sebagaimana yang disebut dalam tafsir ni lah tuan-tuan ya, kata Nabi Isa sebagaimana yang direkodkan oleh anak-anak muridnya, wallahu a'lam, tiadalah aku didatangkan untuk menentang namus, ya, namus ini syariat Taurat, malahan kedatangan aku untuk menyempurnakan, bahkan untuk menambah lagi hukum-hukum dan pengajaran-pengajaran sebanyak mana yang dihendaki oleh Allah. Tetapi kenyataan ini orang-orang Nasara telah memansuhkan dan tidak mahu beramal dengannya kerana mengikut pimpinan mereka yang bernama Paulus. Ini catatan bahawa sebahagian daripada pengertian pengajaran dalam Injil itu telah dimansuhkan, ditukarkan. Waktu mereka mencatat, sebab itu tuan-tuan ya, dia catatan kita dah tengok dulu kan bahawa Injil itu ada bermacam-macam, yang ditulis oleh Lukas, Matthew lagi apa, Barnaba, beberapa Injil, tuan-tuan ya. Jadi ini apa dia tuan-tuan ya, Injil itu membawa keterangan, tetapi sebahagiannya telah diselewengkan. Kita tengok dalam Al-Quran. Al-Quran menyatakan bahawa dalam Injil itu disebut nama Ahmad, min ba'dihi ismuhu Ahmad. Ya. Selepas datang daripadanya Nabi bernama Ahmad. Ini orang-orang, kalau kita tengok kisah ya, Nabi SAW, tuan-tuan ya, kita pun dah maklum ya, apabila Nabi dibawa oleh Abu Talib, lalu di tempat persinggahan sebelum sampai ke Syam itu, di Bahirah itu, pendeta-pendeta itu tunggu. Kenapa pendeta Bahirah tu kenal Nabi? Dia pelik, tengok apa dia, ada awan yang bergerak, bawah dia ada orang. Itu tanda yang disebut dalam kitab lama dia ya. Lepas tu dia panggil Nabi, dia tengok dekat belakang Nabi ni ada khatamun nubuwah, cap kenabian. Sebab tu dia kata kepada Abu Talib, bawa balik budak ni, kalau jumpa orang Yahudi pasti dia akan dibunuh. Maknanya apa tuan-tuan? Ini nak menunjukkan bahawa apa dia, dia antara Nabi Isa dengan kelahiran Nabi SAW lebih kurang 500 tahun lebih. Tapi ditulis dalam kitab-kitab dia tu ciri-ciri Nabi. Kalau tak, macam mana pendeta Bahirah boleh tahu ciri-ciri kenabian itu? Dia kata terkandung dalam kitab-kitab dia, ciri-ciri Nabi akhir zaman. Dan satu lagi, yang ni saya baru jumpa petang tadi, Nabi, waktu Nabi berniaga, Nabi belum dibangkitkan menjadi Rasul ya. Nabi belum dibangkitkan menjadi Rasul. Dalam usia yang muda Nabi berdagang ke Syam, yang kata bawa barang dagangan Khadijah, dan Nabi duduk di sebatang pokok. Ada pendeta Nasara, kalau tidak silap saya lah, dia berkata kepada pembantu Khadijah, iaitu Maisarah, tak akan duduk di pokok itu melainkan dia seorang Nabi. Nabi duduk bawah pokok, yang duduk itu adalah Nabi. Macam mana dia tahu? Daripada apa dia, tanda-tanda yang ada dalam kitab-kitab dia. Maknanya beberapa ratus tahun selepas kelahiran Nabi Isa ya, masyhur, orang menunggu-nunggu akan lahirnya Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Nampak tuan-tuan kelahiran Nabi itu ditunggu-tunggu. Dan itu yang disebut dalam Taurat dan dalam Injil. Tuan-tuan, apa maknanya tuan-tuan? Kalau orang dahulu Nasara menunggu-nunggu datangnya Nabi, dan kemudian Nabi itu datang kepada kita dengan membawa ajarannya, Masya Allah, syukur tak tuan-tuan? Masya Allah. Inilah nikmat yang paling besar, kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan datangnya Nabi kita dapat iman. Orang dulu menunggu-nunggu datangnya Nabi, sehingga kan kafilah kawan-kawan Abu Talib tu yang bawa barang dagangan itu, selalu kami lalu di sini. Yalah, tiap tahun kan dia berdagang, kamu tak pernah panggil pun kami datang makan. Tapi hari ini kenapa kamu panggil kami makan? Bawa semua apa yang ada. Sebab tu dia nampak Nabi. Sebab itu dia nampak Nabi. Bila dia tanya Abu Talib, saja dia tanya, siapa bapa budak ni? Abu Talib kata, aku. Mustahil. Budak ni mesti anak yatim. Jadi Abu Talib pun tersentak, tuan-tuan. Masya Allah, betul lah, dia anak yatim. Aku ni bapa saudara dia, aku belum. Betul. Maknanya apa tuan-tuan? Sampai tahap tu anak yatim, dia ada sebut dia punya tanda-tanda, tuan-tuan. Banyak sebut tanda-tanda dia jelas. Kemudian dia tengok belakang tu ada lagi khatamun nubuwah. Masya Allah. Tu yang ditunggu-tunggu oleh, tapi benda tu semua tak ada dalam Injil hari ini sebagaimana yang dipercayai oleh orang-orang Nasara. Tapi kita datang daripada Al-Quran. Al-Quran kata apa? Nabi itu nak datang tu dah bagi tahu dah. Taurat dan Injil ada sebut. Dan kita yakin itu adalah datang daripada Allah kan. Tentu Allah Ta'ala sebut, memang ada. Baik tuan-tuan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat ini, apa dia? Bukan, ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Hendaklah orang-orang ahli Injil menghukum dengan apa yang telah diturunkan Allah dalam kitab Injil itu. Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu orang-orang fasik. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat ini menyeru kepada ahli kitab Nasara ketika Injil diturunkan supaya berpandukan kitab itu menghukum dengan apa yang disebut di dalam itu. Dengan menyebut ayat ini, apa maksud ayat ini tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengecam orang-orang Nasara, termasuklah orang Yahudi sebelum daripada ini, kerana apa? Merubah dan meminda sebahagian daripada isi kandungan Injil. Isi kandungan Injil itu ditukar. Adapun tujuan utama mengambil hukum di sini ialah mereka disuruh supaya beriman kepada Nabi. Itu yang paling penting sekali, disuruh beriman kepada Nabi, sebab itu terkandung di dalam Injil, mengikut keyakinan kita. Mengikut keyakinan kita, Nabi SAW itu disebut dalam Injil dan Taurat. Tapi mereka tidak mahu beriman. Betul lah tuan-tuan? Betul tak disebut dalam Taurat? Kalau tak, mana tadi pendeta Bahirah tahu akan datangnya Nabi akhir zaman? Macam mana pendeta-pendeta lain tahu? Macam mana orang Yahudi tahu? Kerasulan Nabi, tapi mereka tidak mau beriman. Jadi macam mana mereka tahu? Tentu dah ada, benda ni sudah lama dia tunggu-tunggu. Termasuklah tuan-tuan, siapa dia? Waraqah bin Naufal, sepupu kepada Khadijah. Apa kata Waraqah bila Nabi datang jumpa dia? Muhammad, mula-mula dia kata lah,
hadza namusul akbar alladhi ata Musa. Ini nyamuk besar yang datang kepada Musa. Jibril yang datang kepada Musa. Kemudian Waraqah kata apa? Kalaulah aku masih kuat dan masih muda, aku akan tolong kamu Muhammad tatkala kamu nanti dikeluarkan oleh kaum kamu. Lalu Nabi tanya, aku nanti akan dikeluarkan oleh kaum aku. Apa kata Waraqah? Itulah dia sifat para nabi yang datang sebelum daripada kamu, semua macam itu. Semua akan hijrah, semua akan dibuang oleh kaum. Dibuang, dibunuh pun ada. Itu sifat. Jadi apa dia tuan-tuan ya? Nak hijrah tu. Kebetulan di tahun baru hijrah tuan-tuan ya. Baru beberapa hari. Waraqah dah bagi tahu dah. Sifat para nabi itu dia akan keluar. Itu sifat para nabi, kata Waraqah. Nah, Waraqah dah tahu, dah bagi tahu dah. Nabi baru dapat ayat yang pertama. Nabi baru dapat ayat yang pertama dah dimaklumkan bahawa nanti kau akan dikeluarkan daripada sini. Nabi terkejut. Aku? Ya. Walaupun pada waktu itu, tuan-tuan, Nabi ini masyhur di kalangan orang-orang Quraisy, orang Makkah, Al-Amin, orang yang paling dipercayai. Nah, tapi bila Nabi mengaku, Nabi menyampaikan risalah Islam, dia dibuang oleh kaum. Dia dibuang oleh kaum dia, tuan-tuan. Masya Allah. Jadi Allah Ta'ala kata apa dia dalam ayat ini? Laksanakan hukum sebagaimana yang telah diturunkan ke atas kamu. Kemudian ayat ini sebut lagi, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang tidak mahu melaksanakan hukum Allah itu betul orang fasik, orang yang berdosa, yang sebelum tu zalim, kemudian fasik. Tapi kalau dia ingkar hukum tu, fa ulaika humul kafirun, dia jadi kafir. Tuan-tuan ya. Baik, ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-48, dan kami telah turunkan kitab Al-Quran kepada kamu Muhammad dengan sebenarnya untuk membenarkan kitab yang terdahulu daripadanya serta memeliharanya. Maka hendaklah engkau menghukum antara mereka mengikut peraturan yang diturunkan Allah, dan jangan engkau mengikut hawa nafsu mereka kerana ingkar kebenaran yang datang kepada kamu. Bagi tiap-tiap umat daripada kamu kami jadikan peraturan-peraturan dan jalan. Dan jika Allah menghendaki, nescaya kami sekalian dijadikannya satu umat saja. Tapi Allah hendak menguji iman kamu terhadap peraturan yang didatangkan kepada kamu. Maka berlumba-lumbalah kamu membuat kebajikan. Kepada Allah lah tempat kamu kembali semuanya. Maka Allah menceritakan kepada kamu tentang perkara yang kamu perselisihkan. Baik. Nah, ayat ini Allah Ta'ala apa? Turunkan kitab Al-Quran kepada Nabi SAW. Apa dia? Sifat Al-Quran ni apa? Membenarkan apa yang telah diturunkan sebelum daripada itu, Taurat, Injil dan kitab-kitab yang lain. Itu jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi, benar datangnya daripada Allah, la raiba fih, tidak ada keraguan padanya, membenarkan kitab. Sebab tu bukan setakat membenarkan, menjadi saksi yang memeliharakannya daripada diubah, dipindah dan ditukarkan hukum. Sebab tu umat ini juga, tuan-tuan, umat Islam ini jadi saksi nanti hari kiamat. Allah Ta'ala panggil kaum Nuh. Apakah Nuh sudah menyampaikan risalahnya pada kami? Allah Ta'ala tanya Nabi Nuh dulu. Nuh, apakah kau telah menyampaikan risalahku kepada kaummu? Ya, sudah, ya Allah. Punyalah Allah Ta'ala. Tanya pula kepada kaum dia. Allah Ta'ala tak perlu tanya, tuan-tuan. Allah Ta'ala tahu. Dia tanya kaum Nuh, adakah Nuh telah menyampaikan risalahku kepada kamu? Tak ada, ya Allah. Masya Allah. Depan Tuhan bohong lagi. Nuh kata ya, kaum dia kata tidak.
Siapa akan jadi saksi? Siapa nak jadi saksi? Umat Muhammad. Lalu umat Nabi Nuh tanya, bagaimana umat Muhammad menjadi saksi sedangkan dia tak duduk dengan zaman kami? Macam mana kamu jadi saksi? Kamu tak duduk dengan zaman kami, zaman banjir besar, semua mati berkaparan. Kami menjadi saksi sebab kami tahu. Macam mana kamu tahu? Daripada Al-Quran, daripada risalah Nabi kami SAW. Itu disebut dalam hadis Nabi SAW, tuan-tuan. Walaupun kita duduk di ujung, tapi kita menjadi syuhada'a 'alan nas. Itu yang disebut dalam Al-Quran sebagai syuhada'a 'alan nas. Baik, saksi kepada sekalian manusia. Umat siapa? Muhammad. Mana dia tahu? Sebut dalam Al-Quran. Bukan sikit hari Nabi Nuh berdakwah, 950 tahun. Kata riwayat, yang masuk Islam tak sampai 100 orang. Sabar tak sabar Nabi Nuh? Lepas tu umat dia kata tak sampai. Memang nak masuk neraka lah tu jawab. Depan Allah Ta'ala menipu dia. Kan? Tuan-tuan ya. Sebab tu dalam setengah-setengah kes mahkamah ya, tuan-tuan ya. Kalau tak silap saya, setengah kes mengaku ya. Memang ada salah, mengaku minta kurang. Okay? Ini dia dah buat jahat, tak mengaku pula, didapati bersalah, nak minta kurang macam mana? Cuba mengaku, memang betul lah mengaku, minta kurang, hukum. Boleh. Baik tuan-tuan ya, itu pernyataan tuan. Dan hendaklah orang ahli kitab itu menghukum dengan apa yang diputuskan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah. Jika ahli kitab itu datang kepada kamu Muhammad, hendaklah engkau hukum dia berpandukan Al-Quran, dan jangan ikut hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Kehendak orang-orang Yahudi dan Nasara yang dipengaruhi oleh hawa nafsu, menghukum ikut suka hati. Kalau yang besar bersalah, orang besar-besar bangsawan berkedudukan, berpangkat, tak dihukum. Tapi golongan bawahan, rendah, hamba, semua kena hukum. Ini PL dia, tuan-tuan ya. Tak kira lah kau siapa, salah kena hukum kan, hatta menteri sekalipun, tuan-tuan ya. Tak kira lah, menteri tak boleh benar, pada menteri tak boleh menteri, salah hukum. Apa konsep Islam tuan-tuan? Tidak ada orang yang duduk di atas undang-undang, tak ada. Semua duduk bawah undang-undang sama. Kau kecil ke, kau besar ke, apa dia, siapa pun mesti duduk di bawah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh orang tu, tak ada, dikecualikan, tak ada. Dalam Islam tak ada konsep tu tuan-tuan. Itulah dia keadilan Islam. Kecil ke, besar ke, tua ke, muda ke, salah. Itu ketegasan Islam ya. Likullin ja'alna minkum syari'atan wa minhaja, dan bagi tiap-tiap umat daripada kamu kami jadikan peraturan dan jalan. Ayat ini diturunkan kepada 3 umat. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing ada peraturan, syariat. Syariatnya tata cara, peraturan, undang-undang. Tapi konsep tauhid sama. Tauhid sama. Menyembah kepada Allah. Tapi diselewengkan juga oleh orang-orang Nasara, meletakkan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Di dalam Taurat ada syariatnya, dalam Injil ada syariat. Tetapi semuanya mempunyai agama yang satu, iaitu agama tauhid. Syariatnya apa tuan-tuan? Jalan, cara. Macam contoh dalam Islam, syariat Nabi Muhammad, kita kalau kena najis boleh basuh. Syariat Bani Israel, kena najis kena potong. Kita boleh makan lemak binatang,
dia tak boleh makan. Lemak binatang tak boleh makan kan. Kita yang sedap tu kan, ada lemak-lemak sikit kan. Ya. Baik tuan-tuan, apa lagi tuan-tuan, harta apa, bila perang dapat harta rampasan. Harta rampasan kita boleh diambil, dibahagi-bahagikan rampasan perang. Syariat mereka tak boleh, kena bakar. Kita kalau nak taubat je lah. Dalam Al-Quran sebut apa? Bani Israel bila dia nak taubat, faqtulu anfusakum fataba alaikum, bunuh diri. Berat tuan-tuan. Kita kalau taubat bunuh diri, ramai lah bunuh diri. Mati hamun, susah nak sembahyang. Musim PKP tak lagi masjid tuan-tuan kan. Tapi sebab rumah saya ada pintu khas ke masjid, dapatlah berjemaah. Saya, Imam, Bilal, siap 3 orang, kadang 4 orang. Itulah tuan-tuan selama berbulan-bulan, sampai bulan puasa, sampai dibuka masjid. Entah tu. So takut juga tuan-tuan, kena tangkap habis. Polis tak berhenti lalu. Baik. Jadi saya nak habiskan ayat ni tuan-tuan. Ilallahi marji'ukum jami'an. Bersegera buat kebajikan. Bersuruh buat kebajikan. Dan jangan menganggap tuan-tuan, jangan menganggap bahawa yang namanya kebajikan benda besar. Kita tak tahu dengan sebab apa kita dapat masuk syurga. Amal mana yang menyampaikan kita ke syurga? Selalu orang ingat benda besar? Tak. Kadang benda kecil. Seorang yang nak dibawa ke dalam, nak dihumban ke dalam neraka, dibawa oleh malaikat, lalu di hadapan manusia. Memang itulah takdir Allah. Ada pula yang kenal. Nanti dulu, kau nak bawa ke mana orang ni? Malaikat kata, bawa neraka. Dia tanya, Tuan kenal saya? Tak kenal. Kamu siapa? Dia kata, akulah yang kamu tolong dulu. Waktu di dunia, aku kehausan di padang pasir, pengsan, kau bagi aku minum air. Kalau tak, waktu tu aku dah mati kehausan. Ya Allah. Lepas tu dia tanya, nak dibawa ke neraka. Maka orang yang ditolong tadi tu, yang pengsan kat dunia tu, mohon kepada Allah, dengan sebab dia menolong, memberikan minum kat dia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Walaupun waktu tu dia dah dibawa, dalam hadis tu sebut, dia dah dibawa oleh malaikat nak dimasukkan ke dalam neraka. Tuan-tuan, dengan sebab dia memberikan minum air dia kepada manusia. Masya Allah. Kecil kan? Jangan pandang amal itu besar. Jadi buat baik ni, jangan tengok benda besar. Ada saya tengok orang ambil roti, buang dekat tanah. Pelik. Ayam tak ada, kucing tak ada. Apa dia buat? Bagi kat tanah. Ada orang tanya, buat apa? Aku memberikan semut makan. Allahu Akbar. Bagi semut tuan-tuan. Pening tak kita kalau kita pening? Tapi dia buat tu dekat rumah, bukan dalam rumah tuan-tuan, dekat luar rumah. Ini